Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Yusof Trader. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda petua-petua ataupun cara nak beli rumah. Okay, bagi anda yang first time nak beli rumah, mungkin tips ini amat penting bagi anda. Namun bagi anda yang telah memiliki rumah, anda juga boleh mendengar sedikit tips ini, mana tahu berguna untuk anda membeli rumah-rumah yang seterusnya. Okey, pernah tak saya nak tanya anda, bila orang tanya, bila kau nak beli rumah? Dan apa jawapan anda? Adakah jawapan anda salah satunya seperti ini? Saya belum sedia nak beli rumah. Kenapa saya kena beli rumah? Saya belum ada keperluan untuk beli rumah. Belum bersedia dari segi kewangan untuk membeli rumah. Jadi hari ni aku nak kongsikan dengan korang bagaimana cara korang nak beli rumah lah. First, korang kena tahu rumah apa yang korang nak beli. Jadi rumah ni ada macam-macam jenis rumah. Biasa kita bahagikan kepada dua kategori utama, iaitu kategori high rise, iaitu apartment, kondominium dan sebagainya, dan juga kategori landed. Kategori landed ni ada banyak lah, rumah banglo, rumah teres dan sebagainya. Jadi itu bukan apa yang aku nak tekankan hari ni. Hari ni kita lebih nak tekan kepada korang macam mana cara nak beli rumah. Jadi sebelum nak beli rumah, korang kena identify dulu apa jenis rumah yang korang nak beli. Okey, jadi tips yang pertama yang anda kena tahu, mestilah anda kena tahu lokasi di mana rumah yang anda ingin beli tersebut. Lokasi yang dimasukkan, adakah lokasi yang anda beli itu adalah strategik, area yang matured, yang ada pembangunan, yang ada kemudahan dan fasiliti. Kenapa aku sebut poin lokasi yang pertama? Sebab lokasi amatlah memainkan peranan yang penting dari segi future value sesebuah rumah tersebut. Kalau lokasi anda baik kan, especially di kawasan yang kata hot demand ataupun dia punya demand pada masa hadapan amatlah baik, dan bila kata demand baik maka value-nya adalah juga tinggi. Selain daripada feature value yang anda pilih, lokasi yang anda pilih mestilah berhampiran dengan pelbagai fasiliti dan kemudahan. Takkan nak pergi beli barang pun start kereta sampai 10 minit baru boleh beli barang kan. At least kedai runcit mesti ada, Petronas di sekitarnya, Shell di sekitarnya mesti ada, dan kemudahan-kemudahan ni akan mengurangkan kos kehidupan anda. Dari segi lokasi juga anda harus tahu lokasi anda tu adakah dekat dengan akses jalan raya, jaringan jalan raya, adakah dekat dengan highway. Itu perlu diambil kira. Kalau jalan untuk ke rumah anda itu hanya satu saja laluan, maka sudah tentu akan membuatkan jalan tersebut jam. Okey, tips kedua, anda kena pergi lihat ataupun kena pergi view rumah tersebut. Kalau rumah anda kon, anda kena pergi dia punya show house gallery ataupun anda pergi tengok dia punya rumah contoh. Biasanya developer-developer bila sesuatu projek itu dibangunkan, mereka akan sediakan rumah contoh bagi memudahkan buyer membuat penilaian sendiri mengenai rumah tersebut. Manakala bagi kategori subsale pula, anda boleh tengok sendiri rumah tu. Jadi pergi sendiri ke rumah tersebut dan lihat rumah tu sendiri macam mana. Yang perkara yang penting mengenai rumah subsale ni, anda kena tengok sendiri di mana kerosakan. Penting untuk anda tengok rumah tersebut dan menilai di mana kos-kos yang anda perlu repair, berapa jumlah kos yang anda perlu keluarkan. So semasa view rumah ni, anda kena tengok kondisi rumah tersebut dari segi pressure air, dari segi leaking. Kita tengok pada dinding-dinding tu sama ada kalau ada leaking. Okey, anda mungkin boleh consider lah untuk nak beli ataupun tak, sebab masalah leaking ni adalah satu masalah yang agak rumit. Dan juga masalah crack. So crack ni ada banyak faktor, sama ada faktor tanah ataupun faktor gegaran sesuatu kawasan. Crack dan leaking ni boleh kata antara major issue lah yang anda kena membuat pertimbangan sewajarnya jika anda berhasrat untuk nak beli rumah. Okey, yang seterusnya anda kena semak bukti ketuan punyaan rumah tersebut. Okey, adakah rumah tu betul-betul milik owner yang anda ingin beli tersebut? Bagaimana kalau rumah yang dijual itu adalah bukan milik tuan rumah tersebut, mungkin atas nama orang lain, dan anda mungkin ditipu di situ. Jadi di sini anda kena bijak bagaimana untuk menilai sesuatu rumah itu pemilikannya adalah dimiliki oleh orang yang betul, iaitu orang yang ingin menjual rumah tersebut. Jadi macam mana nak tentukan pemilikan sesebuah rumah itu bagi mengelakkan anda daripada ditipu? Okey, yang pertamanya, setiap rumah ni dia ada surat beranak, so kita panggil title. So ataupun dalam bahasa Melayu, title ni kita boleh panggil grant. Untuk yang rumah high rise, kita boleh juga semak pada strata dokumen. So dalam strata dokumen ataupun title,
ataupun grant, dia akan ada biasanya menyatakan tentang maklumat terperinci ketuaan punyaan sesebuah rumah ataupun tanah tersebut. Dokumen yang lain yang anda boleh lihat selain daripada title adalah daripada Sales and Purchase Agreement. So daripada Sales and Purchase Agreement, anda boleh menyemak siapakah penama yang menandatangani perjanjian tersebut, maka dialah tuan punya rumah tersebut. Jadi macam mana nak dapatkan SPA dan juga grant tanah ni? Ini anda kena minta salinan dengan tuan rumah lah. Jadi biasanya bila mana tuan rumah ingin menjual sesuatu hartanah tersebut, dia akan willing untuk share dokumen tersebut lah. Okey, yang seterusnya, untuk membeli sesuatu rumah, anda kena semak berapa dia punya market value rumah tersebut ataupun berapa harga pasaran rumah tersebut. Jika anda membeli harga di bawah pasaran, okeylah, anda untung lah. Tapi bagaimana kalau anda membeli harga yang melebihi pasaran? Kenapa penting untuk semak harga pasaran sesebuah rumah? Ini sebabnya ia ada kena mengena dengan permohonan loan anda. Sebab apa? Bank hanya akan luluskan loan anda berdasarkan market value sesebuah rumah. So contoh saya bagi rumah market value harganya adalah 500,000. So jadi apabila anda apply loan, bank akan lulus berdasarkan market value 500,000. So ini tips untuk mengelakkan anda daripada teraniaya ataupun ditipu juga. So semak market value sesebuah rumah terlebih dahulu. Jika owner ataupun ejen yang menjual rumah adalah melebihi market value, contohnya market value 500,000, jadi owner nak jual 550,000, bayangkan bank hanya luluskan loan sebanyak 500,000 dan anda mungkin terpaksa top up 50,000 untuk membeli rumah tersebut. Lebih parah lagi, setelah anda membayar booking rumah tersebut dan owner tidak mahu mengembalikan duit booking anda. Jadi mau tak mau anda terpaksa proceed untuk top up 50,000. Jadi macam mana nak cari 50,000 tu? Kalau anda kaya, tak boleh. Kalau anda pun 50,000 nak keluar pun macam keluarkan emas daripada mulut, susah lah. So macam mana nak tentukan market value sesebuah rumah? Itu yang menjadi tanda tanya biasanya kebanyakan orang lah. Jadi market value ni cara paling mudah, walaupun anda tak kenal dengan pihak valuer ataupun tak kenal dengan pihak banker, jadi anda boleh kata semak lebih kurang harga pasaran dia berapa. Antara medium yang anda boleh semak nilai pasaran sesebuah rumah adalah dengan melihat transaksi sebenar pembelian ataupun transaction di kawasan tersebut. Jadi medium yang terbaik yang selalu digunakan adalah di Bricks.my. So Bricks.my ini anda boleh melihat jumlah ataupun amount transaksi sebenar di kawasan tersebut. Jadi dalam Bricks.my ini, ia merekodkan segala transaksi sebenar. Jika rumah itu dijual pada 352,000, maka ia akan direkodkan dalam Bricks ni sebanyak 352,000. Jadi anda boleh bandingkan secara kasarnya cara nak lihat market value sesebuah rumah itu dengan melihat ataupun dengan kita buat comparison dari segi apa? Comparison dari segi luas binaan dan juga luas tanah. Apakah rumah yang lebih kurang ataupun sama luas binaan dan luas tanah, itulah value yang lebih kurang dengan property yang anda nak beli tu. Okey, sebelum anda buat keputusan untuk nak membeli sesuatu rumah, anda kena pastikan anda layak untuk membeli rumah tersebut. Okey, tipsnya macam ni, anda kena lihat detail rumah tersebut dalam title ataupun grant rumah tersebut. Adakah rumah tersebut adalah freehold? Adakah rumah tersebut adalah leasehold? Adakah rumah tersebut adalah bumi putera ataupun bukan bumi putera? Dan adakah rumah tersebut adalah Malay Reserve ataupun Reserve Melayu? Jadi status tanah ini memainkan peranan untuk melayakan anda sama ada anda layak untuk membeli sesuatu properti ataupun tak. Saya bagi contoh, rumah freehold. Rumah freehold biasanya siapa-siapa pun boleh beli. Kategori rumah freehold sama ada bumi putera ataupun bukan bumi putera. Biasanya kategori rumah freehold ni ia tidak menjadi masalah untuk siapa-siapa yang nak beli. So bila kategori freehold, sama ada anda non bumi ataupun anda bumi, so anda boleh beli rumah freehold tersebut.
Tapi walau macam mana pun ia tetap load kepada syarat negeri. So contoh saya bagi seperti negeri 9 lah. Negeri 9 walaupun rumah freehold, still perlukan konsen daripada pejabat kerajaan negeri dalam proses sesuatu transaksi tersebut. Walaupun statusnya adalah freehold, tapi dia ada syarat yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Yang keduanya adalah leasehold. So leasehold dia ada dua juga. So leasehold bumi ataupun leasehold non bumi. So leasehold bumi putra, hanya yang layak beli adalah bumi putra saja. Non bumi tak layak untuk beli. So macam mana non bumi nak beli? So non bumi dia boleh beli rumah leasehold, tapi rumah leasehold yang kategori non bumi. So yang ketiganya, anda kena semak sama ada kategori rumah tersebut adalah Malay Reserve ataupun Reserve Melayu. So bila kata kategori Reserve Melayu, hanya Melayu sahaja yang beli, iaitu Melayu, senang kata Melayu Semenanjung lah. Jadi Melayu daripada Sabah, Sarawak biasanya sukar untuk membeli properti macam ni. Kalau boleh pun mungkin kena buat permohonan ataupun rayuan. Okey, sekarang anda dah semak market value, anda dah tengok rumah dan anda sekarang sudah berminati rumah tersebut untuk beli. Jadi apakah tindakan seterusnya untuk anda proceed, sama ada nak beli rumah tersebut ataupun anda nak survey lagi? Itu terpulang pada anda lah. Tapi sekiranya anda berminat untuk meneruskan dengan membeli rumah hartanah ataupun rumah tersebut, so perkara pertama yang biasa anda hendak lakukan, anda kena lock rumah tersebut lah dengan memasukkan deposit yang biasanya yang dikendaki oleh agensi hartanah adalah sebanyak 3% daripada harga rumah. Katakan rumah yang anda ingin beli tersebut harganya ada RM300,000. So 3% daripada harga rumah adalah RM9,000. So anda kena dahulukan dengan cash sebanyak RM9,000 untuk membeli rumah tersebut. So tips saya, elakkan membayar booking 3% ini terus kepada owner. Sebaik-baiknya anda menggunakan third party, iaitu seperti agensi hartanah. So di dalam agensi hartanah ini dia dipantau oleh LPPEH, Lembaga Penilaian Proteksi Ejen Tanah, di mana di bawah agensi hartanah ini mereka memiliki akaun khas untuk klien yang dipanggil client account. So deposit anda ini adalah secure ataupun selamat di dalam client account ini selagi mana proses belum selesai. Maka selagi itu duit anda selamat dalam client account. Dan apa jadi kalau anda booking terus kepada owner dan tanpa hitam putih? Itu akan memberi risiko yang amat tinggi kepada anda selaku pembeli. So sekian saja sharing saya kali ini berkaitan cara-cara untuk anda membeli rumah. Semoga video ini bermanfaat buat anda. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan komen. Sekian saja daripada aku, Yusuf Trader. Untuk mendapat update-update terkini, jangan lupa klik subscribe. Okey, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye.